Sekarang ni kita berada pada satu waktu, pada satu zaman, satu masa yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa tu ada depan kita. Waktu dan zaman tu sekarang ni berada di hadapan kita. Kita berada pada akhir zaman. Bilakah bermulanya akhir zaman? Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ayah muslimin, hadirin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita angkat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi memberikan kelapangan usia kepada kita, dan alhamdulillah dengan rahmat, bimbingan, kasih daripada Allah dapat sama-sama kita bertemu tengah hari ini. Sama-sama kita nak tunjukkan nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyahut seruan daripada Allah Subhanahu wa taala di waktu zuhur, di waktu tengah hari, pada hari Jumaat. Kita tinggalkan segala urusan jual beli kita, kita tinggalkan perniagaan kita sebentar, tinggalkan kerja kita, kita datang ke masjid tidak seperti sehari-hari yang lain. Tak lain tak bukan kita nak buktikan yang kita ini adalah hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah sebelum kita pergi ke mimbar khutbah dan sama-sama kita mengangkat takbir untuk mendirikan salat Jumaat, kita mengambil masa yang ada tengah hari ini untuk sama-sama kita berkumpul, kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita tengah hari ini insya-Allah. Ayah muslimin sidang jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Kita telah masuk tahun baru daripada tahun Masihi, iaitu kita dah masuk tahun 2024. Hari ini adalah 5 Januari 2024. Minggu pertama dalam tahun baru Masihi. Bertambahnya tahun, bertambahnya usia kita, bukanlah kita semakin matang menguruskan kehidupan. Bukanlah kita semakin berpengalaman dalam hidup. Tetapi satu perkara yang perlu disedari oleh orang-orang yang beriman, sebenarnya kita semakin menghampiri tarikh akhir kita. Setiap saat yang bertambah, setiap masa yang bertambah, tak lain tak bukan dia mengurangkan umur yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Sebab itu di samping kita menyebut kita semakin berpengalaman dalam hidup, maka kita kena menyedari satu hakikat yang kita sedang menghampiri saat kematian kita. Ayah muslimin, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Bila mana kita sebut tentang masa, sekarang ni kita berada pada satu waktu, pada satu zaman, satu masa yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa tu ada depan kita. Waktu dan zaman tu sekarang ni berada di hadapan kita. Kita berada pada akhir zaman. Bilakah bermulanya akhir zaman?
Bermulanya akhir zaman apabila kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi adalah Nabi akhir zaman. Nabi lahir menandakan beradanya kita umat, iaitu pada fasa yang terakhir dunia, iaitu fasa akhir zaman. Sekarang Nabi dah wafat. Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun lebih. Maknanya daripada Nabi tinggal kita sampai sekarang ni 1000 tahun lebih dah. Kalau Nabi lahir dulu, Nabi ada dulu pun dah disebut orang kata akhir zaman, kita ni berada di penghujung zaman. Ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Dan sebab itu kita hari ini apa-apa saja kejadian yang berlaku, kita akan selitkan ini fenomena akhir zaman. Yang ni tanda akhir zaman. Ini peristiwa akhir zaman. Dan Nabi SAW telah memberikan kepada kita satu perkara yang berlaku di akhir zaman sehingga keadaan huru-hara masyarakat. Keadaan yang berlaku pada waktu itu. Nabi SAW sebut dalam hadis. Kata Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun sabirun fihim 'ala dinihi kal qabidhi 'alal jamr. Kata Nabi SAW, akan datang kepada manusia satu zaman, satu waktu, satu masa. Orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya. Orang yang berpegang kepada agama, jaga agama dari sudut akhlak, jaga agama dari sudut amanah, jaga agama dari sudut tanggungjawab. Kata Nabi, mereka ini bagaikan memegang bara api. Maknanya, keadaan di akhir zaman itu sangatlah dahsyat, sangatlah getir. Sehingga dia menggoncang iman orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayam dirahmati Allah sekalian. Yang ni yang disebut oleh Nabi. Makna dia memang sakal lah waktu tu. Zaman tu hebatlah. Kerana apa? Orang yang berpegang teguh kepada agama, kata Nabi, macam dia pegang bara api. Makna dia penat, dia nak jaga agama dia di akhir zaman. Fitnah itu sangat banyak. Dan tengah hari ini insya-Allah kita nak sentuh 2-3 perkara yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cabaran-cabaran yang akan dilalui oleh umat Islam di akhir zaman. Apa cabarannya? Yang pertama saya nak bawakan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haramin. Yang pertama, apa Nabi kata? Akan datang satu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara mana untuk mendapatkan harta. Apakah melalui cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Nabi kata di akhir zaman ada satu waktu, kata Nabi SAW, manusia ni dia tak fikir apa dah. Walaupun gepiah di atas kepala, walaupun serban di atas kepala, walaupun dia berpakaian-pakaian agama, walaupun dia salat, walaupun dia tutup aurat. Tetapi di akhir zaman, kata Nabi, ada sebahagian manusia dia tak peduli daripada mana dia dapatkan harta tersebut. Halal ataupun haram, tolak tepi. Janji aku dapat apa yang aku nak. Nabi sebut benda tu. Ayam dirahmatullah sekalian, hari ini terbukti ayam dirahmatullah sekalian. Saya ingat beberapa tahun yang lepas, saya pergi kuliah dekat satu masjid, kuliah Zuhur bulan Ramadan, satu masjid di Pulau Pinang. Dalam kuliah, rahmat Allah sekalian, ada seorang yang dia tulis soalan dan dia tanya. Dia sebut dalam soalan dia lah, dia kata macam mana dia nak tebus kesalahan dan dosa dia. Sebab dulu ni masa dia masih dalam kerja, masih dalam khidmat, dia terlibat dengan rasuah.
Dia terlibat salah guna kuasa. Dia makan rasuah. Dan dengan duit tersebut, dia bagi anak dia makan, dia bagi isteri dia makan. Dalam soalan tu, dia tanya macam mana dia nak bersihkan kesilapan-kesilapan dia yang lama. Ayim dirahmati Allah sekalian. Soalan ni nak tunjukkan kepada kita, ayim dirahmati Allah sekalian, memang ada sebahagian daripada umat Islam yang mana dia tak peduli daripada mana dia dapat harta tersebut, asalkan apa yang diinginkan dalam kehidupan dia ni dia dapat. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada sebahagian daripada penjawab awam, sebahagian lah, bukan semua. Dan ada orang yang bekerja, yang Allah bagi, yang diberikan tanggungjawab, yang diberikan amanah, diberikan kuasa kepada dia, yang dia salah guna kuasa tersebut. Saya ingat dulu saya mengaji sekolah agama. Sekolah agama, kawan saya pun mengaji sekolah agama. Kawan saya ni, abang dia, adik dia, kak dia, apa semua mengaji sekolah agama juga. Tapi yang best kawan saya ni, nak kata setiap bulan dia akan mai ke sekolah, dia akan bawa banyak barang. Kadang-kadang dia bawa baju banyak, bandel. Saya biasa pergi rumah dia macam-macam, CD lah, baju lah, seluar lah, macam-macam. Dia kata, hampa nak ambil, hampa ambil ya. Kita pun orang bagi, ambil ya. Saya tanya, dapat mana barang semua ni? Banyak sangat ni. Dah macam rumah dia tu macam kedai dah. Dia kata, semua ni benda rampas, dia kata. Rupa-rupanya pak dia custom. Tapi bukan custom yang duduk kat sini ya. Pak dia custom. Bila pergi rampas barang, bila dah pergi buat sita dan sebagainya, rupa-rupanya ambil juga bahagian untuk pegawai. Yang ni dia sebutkan saya, betul ke tak betul, saya kalau dia tipu saya tipulah. Dia kata kat saya, kebanyakan CD yang dirampas, cetak rompak lah apa semua, bukan semua dilenyek, dia kata. Yang lenyek itu sikit dia. Yang banyak tu pegawai bawa balik, pakat bedak. Yang ni berlaku, ibu sekalian. Saya pernah jumpa satu dekat kampung saya. Polis. Allah Ta'ala alam. Ibu sekalian. Kira malam raya tu meriah sungguh rumah dia ni. Saya tanya adik dia. Dia kata, abang aku rampas mercun semua ni. Dia rampas, dia bawa balik bagi keluarga dia main. Ibu sekalian. Sebab itu orang dah tak peduli adakah perkara itu benar ataupun tidak. Sebab itu kata Nabi SAW, kamu akan jumpa zaman tu. Walaupun anak dia mengaji sekolah agama. Walaupun dia jaga solat 5 waktu. Tapi dia nak amanah ni macam pegang bara, macam genggam bara. Nak kata payah sungguh, minta Allah sekalian. Orang bagi RM5, gagah lagi tolak. Bagi RM50, gagah lagi tolak. RM5,000, Allah kelam mata. Saya pernah ditahan dulu ni. Masa sekolah, bukan biasalah. Dengan motor kadang-kadang si merah pun tak ada. Macam-macam lah kesalahan tu. Bila kena tahan, yang dirahmati Allah sekalian, seorang pegawai tu, dia main dekat, dia kata tak apalah, kalau saman pun, hampa bukan boleh bayar pun. Apa dia buat? Bagilah berapa yang ada dalam poket, hampa ambil kopi kami. Yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sebut, yang ni yang berlaku dan kita melihat perkara ni. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang kita tengok, ada orang kita kenal dia. Kita tahu pendidikan dia macam mana, kita tahu keluarga dia macam mana. Tapi bila mana Allah bagi kepada dia, dia dapat satu jawatan, parti ke dan ataupun sebagainya, ibu sekalian. Kita tengok dia kaya pelik. Kadang-kadang kita pun nak tahu juga main mana duit semua tu. Kadang-kadang dirahmati Allah sekalian, dia bila mana dapat satu kedudukan, dapat satu kuasa, bila mana dia naik, tak ada apa. Bila turun, cucu dia pun kaya. Dan ini berlaku dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kata Allah Azza wa Jalla dalam Quran, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Kata Allah, wahai umat manusia, makanlah sebahagian rezeki yang ada di muka bumi ini dengan halal dan juga baik. Cara halal dan cara baik.
Ayub dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kata Nabi SAW, bila mana seseorang jumpa dengan Allah pada hari kiamat, Allah akan tanya dia 4 soalan. Tak bergerak kaki dia, tak berganjak kedudukan dia, melainkan 4 soalan ni Allah tanya kepada dia. Antara soalan yang Allah tanya kepada dia, min aina katasabahu wa fima anfaqahu, daripada mana hang dapat harta dan ke mana harta itu digunakan. Hari ini ayah dirahmati Allah sekalian, orang hari ini dia punya semangat Islam dalam bab membeli barang, alhamdulillah. Sebab itu berlakunya kempen boykot, walaupun produk tu halal, tetapi kerana dia boykot atas tindakan-tindakan tertentu Zionis dan sebagainya, dia boykot. Ibu sekalian, kalau bab boykot pun dia kuat. Nak beli benda-benda haram, contoh dia tengok ni arak tak boleh beli, khinzir tak boleh makan. Dia jaga dari sudut dia nak berbelanja ke arah perkara tersebut. Tetapi dia kena ingat, Allah akan tanya, min aina katasabahu, daripada mana kamu dapat harta tersebut. Ayat rahmat Allah sekalian, kalau kita tengok hari ini di media sosial, orang nak berniaga, orang nak lariskan produk dia, dia nak tarik follower, dia nak tarik orang tengok konten dia, dia nak tarik orang tengok apa yang dia berniaga. Kadang-kadang dia buat konten ataupun dia terpaksa tampil dalam keadaan menjolok mata. Dia nak jual sesuatu, ibu sekalian, contohlah ubat apa-apa, ibu sekalian, dia tampil dalam keadaan pakaiannya yang ketat, dalam keadaan tak menutup aurat, mendedahkan tubuh badan dia. Yang ni yang kita duk tengok hari ini. Begitu juga hari ini kalau tengok ibu sekalian, yang duk jual produk lelaki ni orang perempuan. Oi, kadang-kadang ibu sekalian, cara dia sembang, cara dia cerita, dia kempen, kita dengar pun malu sebenarnya. Orang perempuan jual ubat orang lelaki. Begitu juga orang lelaki jual produk orang perempuan. Sehingga kadang-kadang ibu sekalian, kita pergi support dia, kita beli dia. Kita beli barang tersebut. Yang mana yang dirahmati Allah sekalian, menyebabkan dia kadang-kadang bertambah ego, dia bertambah sombong. Sebab apa? Orang support dia. Orang beli produk dia. Dan orang pula tengok dia, komen pula, orang tekan pula tap screen. Orang bagi pula gift dekat dia. Orang rasa seronok bila mana dia berniaga dalam keadaan dia memperagakan pakaian wanita. Dia meniaga pakaian perempuan, tudung orang perempuan. Tetapi dalam keadaan dia pakai baju kurung, lepas tu dia pakai tudung. Kita pun tengok, kita pun seronok tengok, kita pun beli. Ayat dirahmati Allah sekalian, kita bersubahat dalam hal tu. Kita berseronok dengan kemurkaan Allah kepada dia. Sebab Allah laknat orang yang berpakaian seperti mana lelaki ataupun perempuan yang berlain jantina daripada diri dia. Dan benda itu menjadi modal untuk dia berniaga dan sebagainya. Macam tu juga kita duk pergi tengok, kadang-kadang ada program lawak dan sebagainya. Kita terhibur dengan lawak tersebut. Sebab apa? Dia pakai tudung, dia pakai kain batik, dia pakai baju kurung. Kita terhibur. Sedangkan Allah laknat perbuatan tersebut. Kita seronok atas laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, Allah akan tanya, min aina katasabahu, daripada mana kamu dapat harta tu? Dari kaedah yang haram ke ataupun sebagainya. Allah akan tanya, dirahmati Allah sekalian, kamu terpaksa menjual dengan keadaan kamu memperagakan diri kamu ataupun pakaian kamu yang mencolok mata ataupun sebagainya. Allah akan tanya. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin yang dirahmati Allah sekalian, macam tu juga kadang-kadang ibu sekalian, ada orang dia jadi juru solek, tukang make up. Dan antara perkara yang selalu diminta oleh customer, saya pernah jumpa dengan seorang ni, dia kata, Ustaz, saya tak tahulah nak buat macam mana Ustaz, tapi saya terpaksa. Saya tahu benda ni tak boleh, tapi saya terpaksa sebab customer minta. Benar apa? Bila nak make up, contoh nak make up pengantin ke, hari bertunang ke apa semua, dia orang akan minta untuk dikenakan bulu mata palsu. Bulu mata palsu, kalau kita tengok fatwa haram. Ayat rahmat Allah sekalian. Tapi saya terpaksa buat, yang ni lah kerja saya. Ibu sekalian,
Allah akan tanya, min aina kitasabahu, daripada mana kamu dapat harta tersebut? Daripada kamu membuat perkara-perkara yang haram. Allah akan tanya, wa fima anfaqahu, dan Allah juga akan tanya, okey, harta kamu clear. Tetapi Allah akan tanya, wa fima anfaqahu, ke mana kamu belanjakan harta tersebut? Allah akan tanya. Ayah ibu-ibu muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Dan harta ni ibu sekalian, dia ada kesan pada darah daging dia. Dia ada kesan. Sebab itu kita hati-hati dirahmati Allah sekalian. Kalau sayang anak-anak kita, sayang keluarga kita, ibu sekalian, pastikan kita tak jamu mereka dengan perkara yang haram. Satu testimoni dirahmati Allah sekalian. Saya rasa saya pernah cerita dulu ni. Saya kenalan saya dirahmati Allah sekalian, seorang abang ni, dia pernah hantar anak dia dekat satu pusat pemulihan akhlak yang saya kerja dulu ni. Anak dia ni dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, badan dia Allah besar. Umur 15 tahun, badan dia memang tough elok ni. Yang mana dirahmati Allah sekalian, budak ni, dia ni ditangkap daripada Melaka, nak dihantar ke pusat pemulihan di Sungai Petani, 2 kereta polis, peronda polis escort dia. Sebab takut kot-kot kena serang tengah jalan. Sebab budak ni dia terlibat dengan gangster. Ayah-ayah ibu sekalian bayangkan, umur 15 tahun jadi bonzer kelab malam. 15 tahun jadi bonzer kelab malam. Kita kata betul ke? Ibu sekalian, kadang-kadang benda yang kita rasa pelik yang tu yang berlaku sebenarnya. Dan budak ni memang badan dia memang dengan tinggi pada saya, badan besar, memang kira kemas lah badan dia ni. Dirahmati Allah sekalian. Dan ayah dia sebut kat saya, dia kata, Ustaz, saya ni antara benda yang saya tak boleh terima, yang saya sedih, anak saya ni pernah tumbuk saya. Anak dia tumbuk dia, ibu sekalian. Dia kata yang tu benda yang dia tak boleh lupa dalam hidup dia. Anak yang dia sayang, anak yang dia belai, tumbuk dia. Dia sebut kat saya, dia ni kontraktor ibu sekalian. Dia ni duk buat jalan, kontraktor jalan. Dan saya kebetulan biasa pergi rumah dia di Melaka, memang ada backhoe, ada yang orang kata mesin yang lenyek tu lah. Banyaklah barang-barang yang buat jalan tu semua ada belakang rumah dia. Sepi. Dan dia sebut kat saya, dia kata kami ni mewah Ustaz. Mewah sangat dia kata. Kira setahun 2 kali, kadang-kadang 3 kali saya bawa family saya semua pergi bercuti luar negara. Semua bercuti luar negara. Cuma bila mana dia teringat balik apa kesalahan dia sehingga menyebabkan anak dia jadi masalah. Dia cek balik, dia kata rezeki dia masalah. Saya kata masalah tak mana? Dia kata dia ni bila mana buat dengan projek jalan dan sebagainya ni, dia terlibat juga dengan rasuah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata, yang ni dia sebut kat saya lah, ibu sekalian, Allahu Ta'ala alam. Dia kata jalan dekat Malaysia ni, dia kata saya lah, jalan dekat Malaysia ni kebanyakan dia tak tahan, 5 tahun kena tukar. Ataupun kena ganti lain. Saya tanya sebab apa? Sebab dia kata untuk pastikan projek itu sentiasa bergerak. Projek itu sentiasa berjalan. Ni dia cerita lah, Allahu Ta'ala alam. Aim rahmat Allah sekalian. Dia kata dia rasa macam rezeki dia bermasalah. Akhirnya apa yang dia buat? Dia berhenti semua benda tu. Dia tinggal semua benda tu. Dia kerja jual buku agama. Ada ceramah, ada kuliah, dia ada buka bus depan, dia jual buku agama. Saya pun biasa beli buku dengan dia 2-3 kali. Dia jual buku agama. Dia kata, Ustaz, saya lah ni saya tak kaya macam dulu. Tapi saya bahagia dengan keadaan sekarang. Dan benda yang paling dia seronok bila mana anak dia itu boleh berubah. Alhamdulillah kita hantar anak dia pergi Yaman. Duduk dengan Habib, Omar. Lepas tu kita pernah, lepas tu anak dia pergi ke Mesir. Hari ni dah balik. Walaupun tak jadi ustaz. Tetapi anak dia dah Alhamdulillah berubah banyak. Dah ada tanggungjawab. Jadi anak yang baik. Dia kata benda yang paling dia seronok. Sebelum ni, anak dia tak pernah kucup dari dia. Tak pernah sayang pipi dia. Hari ni kalau salam, cium tangan, sayang pipi dia. Dia kata yang tu paling seronok dia kata. Lebih daripada segala-galanya. Sebab itu dirahmati Allah sekalian, harta ni dia ada kesan terhadap darah daging kita. Sebab itu kita kena jaga yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang pertama yang disebut oleh Nabi SAW. Antara cabaran kita di akhir zaman hari ini. Tambah-tambah yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini dengan keadaan ekonomi dan sebagainya. Yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kita juga tak pelik hari ini ibu sekalian.
Benda yang kadang-kadang haram tetapi dibuat untuk menghalalkan perkara tersebut. Yang ni juga berlaku. Sebab itu dirahmati Allah sekalian, kita kena sentiasa untuk memelihara iman kita tambah-tambah dalam keadaan dunia hari ini dan juga ekonomi yang kita hadapi hari ini. Semua itu adalah cabaran untuk kita, seperti mana menggenggam bara api, kata Nabi SAW. Itu yang pertama yang kita kongsikan. Yang kedua, ayah yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kita sebut cabaran di akhir zaman, kata Nabi SAW, akhir zaman ni dia ada satu penyakit kepada umat. Penyakit itu, kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia sangat banyak seronok dengan dunia. Dia sangat seronok cinta kepada dunia. Banyak ingat kepada dunia. Dan dia takut kepada kematian. Takut kepada kematian iaitu dengan dia tidak ada persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat dirahmati Allah sekalian, hari ini kita tengok masyarakat kita terlalu banyak seronok. Dalam keadaan sahabat-sahabat kita di Gaza, sahabat-sahabat kita di Palestin, kalau kita dengar ibu sekalian, kalau kita tengok hari ini, Allahu Akbar, sangat-sangat menyedihkan ayat dirahmati Allah sekalian. Tapi kita masih lagi dalam keadaan seronok. Kita masih lagi dalam keadaan lalai. Sebab itu dirahmati Allah sekalian, antara waktu yang paling saya takut ibu sekalian adalah malam sambutan tahun baru dan malam ambang kemerdekaan, sambutan kemerdekaan. Kita bila mana nak sambut tahun baru, kita kalau boleh nak ada semangat baru. Malam kemerdekaan kita nak pupuk jati diri kita untuk merdeka. Paling penting nak merdeka daripada api neraka. Tetapi apa yang kita lihat, saban tahun, dirahmati Allah sekalian, rekod menunjukkan kepada kita berapa banyak anak-anak kita yang ditangkap di hotel-hotel. Yang mana kita tengok anak-anak muda, dirahmati Allah sekalian, yang terlalu banyak seronok dia. Dia tak fikir apa dah. Sehingga kadang-kadang yang dirahmati Allah sekalian, dia tak kira benda itu memalukan ataupun tidak. Dan kita tengok hari ni orang dah tak rasa malu. Dia dah tak rasa malu. Dia tak fikir dah mak dia malu. Dia tak fikir dah ayah dia malu. Dia tak fikir janji dia seronok. Ayat dirahmati Allah sekalian, ni cabaran kita di akhir zaman. Sebab itu Nabi SAW sebut kat kita, tambah-tambah dalam pembentukan anak-anak. Nabi kata mak ayah lah yang akan mewarnai anak-anak tersebut. Sama ada nak jadikan dia nak ikut seperti mana Kristian, Nasrani ataupun Majusi ataupun ataupun Yahudi, atas mak dan ayah. Macam mana nak lukis untuk anak tu, nak corak kehidupan anak tu. Ayat dirahmati Allah sekalian. Sebab itu hari ini kadang-kadang kita tengok mak dan ayah hari ini dia sayang anak-anak. Ya, kita kena sayang anak-anak. Tapi kadang-kadang dia sayang anak dia dalam keadaan dia laburkan harta untuk anak. Yang ni masalah. Ayat dirahmati Allah sekalian. Sayang anak nak aset bagi. Sayang anak nak kereta bagi. Sayang anak nak motor bagi. Oi, anak aku jangan cubit lah. Nyamuk pun aku tak bagi gigit anak aku. Sehingga cikgu-cikgu ni kadang-kadang yang dirahmati Allah sekalian tak boleh nak buat tindakan dekat anak-anak. Tak boleh nak nasihat anak-anak. Cubit sikit, rotan sikit, suruh berdiri atas kerusi. Esok waris mai serang. Saya yang dirahmati Allah sekalian, satu tempat kerja saya, dirahmati Allah sekalian, minta yang ni semua jadi pengajaran kat kita ibu sekalian. Tempat kerja saya, dirahmati Allah sekalian, tak tahulah ustazah ni dia denda apa dekat budak ni, dia buat apa kat budak ni, kita pun tak tahu. Tapi ustazah ni baik, lemah lembut, kita semua kenal dia baik. So bagus ustazah ni, memang rekod dia cemerlang. Satu hari, dirahmati Allah sekalian, ada waris mai masuk ke pejabat, cari ustazah tu. Bila cari ustazah tu, dia kata, ustazah ke yang buat sekian-sekian? Ustazah kata, ya, tak dan apa-apa ibu sekalian. Dia tumbuk ustazah tu, pensan. Ni berlaku ibu sekalian. Bukan, saya ni bukan sekadar dengar dekat TV ataupun dengar ni, saya duduk dalam pendidikan, saya nampak dalam benda tu. Rahmat Allah sekalian. Dia dengar apa anak dia cakap, dia tak dengar apa yang pihak sekolah nak cakap. Sehingga kan, hari ni cikgu-cikgu ni malas nak buat apa.
Biar apilah hang nak jadi apa, jadilah. Ayam rahmatullah sekalian. Tak macam zaman kita mengaji, zaman ayah-ayah dulu mengaji, abang-abang mengaji. Zaman saya pun saya sempat ibu sekalian. Bila mana balik rumah bagi tahu cikgu pukul macam tak makan oh, bagi tahu ayah dengan mak oh. Bagi tahu mak kata eloklah yang hang buat salah. Pasal apa? Orang pun tak buat hang saja. Tu mak kita tu. Tapi alhamdulillah pasal mak duk cakap macam tu lah jadi orang kita hari ini ibu sekalian. Tapi hari ini kita silap. Kita pula bina anak kita dalam keadaan yang tidak baik. Ayam dirahmati Allah sekalian. Sebab apa saya sebut benda ni? Baru-baru ni ibu sekalian. Dalam 2 minggu lepas, kawan saya mesej. Dia kata nak tanya pandangan sikit macam mana nak berurusan dengan Jabatan Agama dan Majlis Agama. Saya kata sebab apa? Dia kata satu kes berlaku dekat tempat dia, ayah budak tu mai jumpa dengan dia, dah tak tahu dah nak buat apa, dah habis buntu. Budak perempuan umur 15 tahun. Yang mana dia ni banyak kali lari waktu malam. Lari daripada, bukan lari, macam keluar sengap-sengap daripada rumah malam-malam. Ayah dia banyak kali dah duk cari dia tak jumpa, cari dia tak jumpa. Dia dah jadi macam nakal. Sampai satu ketika rahmatullah sekalian, ayah dia dah tak tahan ni, baru 2 minggu lepas. Ayah dia dah tak tahan, nak cari juga anak dia malam tu, ayah dia ajak beberapa orang kampung pergi cari. Jumpalah anak dia dekat satu tempat dengan seorang budak lelaki umur 20 tahun dalam keadaan Allahu Akbar mengaibkan. Umur 15 tahun. Akhirnya keputusan keluarga untuk kahwinkan mereka, tapi nak misalnya umur bawah umur. Nak kena angkat sumpah, macam-macam prosedur dia, rahmatullah sekalian. Tanya pandangan kita. Sebab itu rahmatullah sekalian, inilah cabaran yang berlaku pada hari ini ibu sekalian. Kepada anak-anak ni, benda ni semua ni, media sosial hari ni ibu sekalian, sangat merosakkan anak-anak. Sebab itu rahmatullah sekalian, kena jaga rahmatullah sekalian. Sayang anak ni ibu sekalian, bukan kita kena bagi semua dekat dia. Sebab itu kita binalah seperti mana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu yang paling baik rahmatullah sekalian. Dan kita tengok hari ini rahmatullah sekalian, gejala sosial yang berlaku di hadapan kita hari ini, sehingga orang dah tak ada perasaan malu. Ibu sekalian, dia pakai pakaian ketat pun dia dah tak rasa malu. Dia tak tutup aurat pun dia dah tak rasa malu. Ibu rahmatullah sekalian. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya wal iman qurina jami'a. Kata Nabi, iman dan malu ni dia kembang. Dia kembang, dia mesti sekali. Terangkat iman, malu akan terangkat. Terangkat malu, iman juga akan terangkat. Rahmatullah sekalian, ni cabaran. Sebab itu rahmatullah sekalian, saya pun sendiri ada anak perempuan. Kadang-kadang kita takut apalah yang akan berlaku kepada nasib mereka sekalian. Sebab itu rahmatullah sekalian, kita serahlah mereka kepada Allah. Kita jangan rasa kita adalah ayah yang terbaik, wali yang terbaik. Yang terbaik untuk bimbing adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian waris kadang-kadang dia angkat, dia hantar anak dia pergi sekolah, dia rasa anak dia selamat. Dia kata anak aku dah sekolah agama dah. Warden ada, guru ada, abang-abang senior ada. Ibu sekalian, tidak juga. Saya rahmatullah sekalian, kadang-kadang mungkin orang kata, jangan ceritalah benda ni, dia mengaibkan. Jangan duk bagi tahu orang lah, benda ni akan memburukkan. Ibu sekalian, saya terang saya kata ibu sekalian, walaupun sekolah agama sendiri pun tak selamat. Tak selamat ibu sekalian. Saya secara peribadi, kita pernah tangkap seorang budak perempuan umur 15 tahun, lelaki umur 16 tahun, pukul 2 pagi. Dalam keadaan sekolah tu ada warden, sekolah tu ada guard. Ditangkap dalam keadaan yang mengaibkan di kelas. Ini berlaku rahmatullah sekalian. Begitu juga rahmatullah sekalian, hari ini kita tengok rahmatullah sekalian, anak-anak kita, sebab tu kadang-kadang media sosial ni banyak membantu. Tambah-tambah kita pula yang dewasa-dewasa ni, kita suka pula share, kongsi benda-benda yang tak sepatutnya, sehingga anak-anak hari ini dia Google, dia cari apa yang kita duk sebut tentang kunyit dan sebagainya. Anak-anak mencari. Dan akhirnya rahmatullah sekalian, kadang-kadang berlaku perkara itu pada mereka. Sebab itu rahmatullah sekalian, ada kalau kita tengok rahmatullah sekalian, berlaku kes liwat di sekolah. Benda ni saya tahu terang, saya tak boleh nafikan. Benda ni berlaku di sekolah agama dan sebagainya.
Sebab apa yang dirahmati Allah sekalian? Sebab kadang-kadang dirahmati Allah sekalian, kita bila serah anak kita, kita kata tak apalah, sekolah jaga elok lah. Sedangkan di sana juga ada cabaran-cabarannya. Sebab itu, kita serah anak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, kita jalankan tanggungjawab sebagai keluarga ataupun ayah kepada anak-anak kita dengan baik. Mudah-mudahan insya-Allah. Ayat dirahmati Allah sekalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita nak kongsikan apa cabaran kita di akhir zaman ni. Yang mana cabaran kita di akhir zaman ni seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW. Yang mana kata Nabi SAW, akhir zaman ni orang yang berdusta tetapi dia dibenarkan. Orang yang mana dia benar tetapi dia didustakan. Nabi kata akhir zaman benda itu berlaku. Orang yang jujur tetapi dia didustakan, orang yang pembohong tetapi dia dibenarkan, kata Nabi SAW. Dan ayat dirahmati Allah sekalian, orang yang mana kata Nabi diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang beramanah. Yang ni berlaku hari ini. Dan kata Nabi akan muncul golongan Ruwaibidah. Ibu sekalian, golongan Ruwaibidah. Hari ini kita nampak apa yang Nabi sebut, ibu sekalian. Sebab itu dirahmati Allah sekalian, hari ini kadang-kadang orang mencari agama. Dia tak mencari melalui kitab. Dia tak mencari melalui ustaz-ustaz yang mengajar. Dia mencari macam mana agama? Kadang-kadang dia cari melalui TikTok. Saya tak katakan semua yang apa yang disebut di TikTok itu bermasalah, tetapi perlu ditapis. Perlu diteliti juga. Perlu dikaji, jangan terima bulat-bulat. Yang mana yang dirahmati Allah sekalian, kalau ingat, ada satu isu sebelum ni, cerita ada seorang hamba Allah tu. Yang mana dia katakan ustaz lah, Allah Ta'ala alam. Dia cerita tentang Musa As-Samiri. Ibu sekalian, hari ini hari Jumaat. Kalau kita baca orang kata di dalam surah Taha, silap, dalam surah Taha bukan surah Al-Kahf. Dalam surah Taha ada satu cerita tentang Musa As-Samiri. Yang kawan ni dia cerita Musa Samiri ni hebat. Dia ni buat patung anak sapi. Patung anak sapi tu boleh bercakap, boleh bergerak, boleh berlari. Bila mana dia sebut tentang Musa As-Samiri, dia kata sebab apa yang Musa As-Samiri ni hebat sehingga boleh buat anak patung macam tu? Kerana Musa As-Samiri ni bapa dia iblis. Dan mak dia adalah tukang sihir Fir'aun yang paling hebat. Gabungan benih antara iblis dan juga manusia. Keluar manusia bernama Musa As-Samiri. Celah-celah tu dia pula adalah anak angkat kepada Jibril. Ibu sekalian, kita kaji. Jangan main dengar saja. Sebab ibu sekalian, saya tengok bawah tu yang pakai komen. Masya Allah Ustaz, Tabarakallah, terima kasih Ustaz. Ilmu yang bermanfaat, ilmu baru. Itu bukan ilmu baru. Satu fakta yang merosakkan. Ibu sayang, kalau kita tengok di dalam riwayat-riwayat, cerita tentang Musa As-Samiri, dia buat patung anak sapi itu tak bercakap pun. Kalau dalam Israiliyat sekali pun, ibu sekalian, kalau kita dengar suara yang keluar daripada patung itu disebabkan angin yang masuk di lubang dubur, keluar melalui mulut dia, rongga yang dibina tu, rongga mulut tu, maka keluarlah macam macam tu ya. Lepas tu main mana pula cerita dia ni pak dia iblis. Sebab penciptaan ni Allah dah jelaskan di dalam Al-Quran. Manusia ni termasuk Nabi SAW. Penciptaan manusia itu mesti melalui saripati air mani orang lelaki. Yang bersama dengan orang perempuan. Ni Quran sebut dah ni. Adam alaihissalam, dia diciptakan daripada tanah. Ada tak dalil khusus berkaitan ciptaan Adam? Ada. Nabi Allah Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah. Mak dia lahirkan dia tanpa ada bapa. Adakah dalil dalam Al-Quran? Ada. Tetapi umum manusia keseluruhannya mesti daripada saripati air mani orang lelaki. Mai-mai tengok ibu sekalian, dia kata air mani ataupun benih daripada iblis. Dia kena kemukakan.
Dia kena sebut data, dia sebut dalil, dia kena sebut fakta. Ibn rahmatullah sekalian, bila orang komen, terus ada orang yang sebut, ustaz tak payah layan lah puak-puak ni, bukan boleh pakai. Ibn rahmatullah sekalian, yang ni masalah. Sebab itu kata Nabi SAW, muncul golongan-golongan sedemikian. Dan kata Nabi, orang-orang yang bodoh dan yang fasik berbicara berkaitan dengan perkara-perkara yang dia tak tahu. Hari ni berapa ramai suka buat pala tahu orang Kedah-Kedah. Benda dia tak tahu, dia suka buat pala tahu. Kes mahkamah contoh, kes mahkamah baru masuk kes, baru nak peguam, baru nak berhujah, hakim tak buat lagi keputusan, netizen dah buat dah kesimpulan. Macam dia duduk dalam kamar kehakim tu. Macam dia ada di waktu tempat tersebut tu. Kita jadi orang yang mudah menghukum kadang-kadang, ibu sekalian. Sedangkan kita tak ada pun tempat tu. Sebab itu kata Nabi SAW, cabaran kita adalah kita berhadapan dengan puak-puak yang sedemikian rupa. Dan ayat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW sebut kepada kita, tanda akhir zaman ilmu itu diangkat. Diangkatnya ilmu dengan Allah mematikan para alim, para ulama. Orang-orang yang ikhlas dalam agama, orang yang menyampaikan agama dengan cara yang benar, orang yang menyampaikan agama dengan disiplin agama yang benar. Ibn rahmatullah sekalian, sebab itu kita tengok ulama ni ibu sekalian, bila meninggal dia tak ada dah pengganti dah. Kalau kita duk sebut dulu Ibn rahmatullah sekalian, siapa orang yang kita raikan dekat Malaysia ni, kita sebut almarhum Tok Guru Ishaq Baharum, kita sebut Tok Guru Harundin, tak ada orang macam tu dah hari ni ibu sekalian. Baru-baru ni orang sebut tentang Dr. Harundin. Ibu sekalian, Datuk Harundin ni saya adalah sedikit pernah bersama dengan dia dalam satu program ibu sekalian. Masya Allah ibu sekalian. Cubalah ibu sekalian, dulu ni saya ingat lagi ada satu kes, orang pergi bagi duit dekat dia. Habis program, bagi duit lah, ustaz kan. Bagi duit, dia tampak tangan ni. Dia kata, hang bagi apa ni? Ibu sekalian, kita nak jumpa orang yang ikhlas macam tu, tak ada dah. Sebab itu kata Nabi, bila mana alim ulama' diangkat, sudah tak ada pengganti. Kita tengok Yusuf Qaradawi, ibu sekalian, seorang ulama' yang hebat kontemporari, ibu sekalian. Banyak fatwa-fatwa dia yang sangat memberi kesan yang baik kepada orang Islam. Dah tak ada. Nak cari pengganti dia, tak ada. Dan kata Nabi SAW, bila mana alim ulama' itu telah tiada, maka akan wujud dan timbul orang-orang yang mana kata Nabi SAW, mereka itu mengeluarkan fatwa. Dan fatwa itu kata Nabi, fadallu wa adallu. Mereka ajak ataupun mereka keluarkan kenyataan perkara yang sesat dan menyesatkan orang. Dan dia jadi hari ini rahmatullah sekalian, sebahagian daripada pendakwah kita pun kadang-kadang dia jawab soalan, dia tak jawab, dia malu. Dia jawab soalan dan kadang-kadang jawapan itu jawapan yang tidak benar. Sebab itu rahmatullah sekalian, ini antara yang disebut oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan ayat rahmat Allah sekalian, Allah menguatkan iman kita, Allah menambahkan kekuatan kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan kita selari dengan tuntutan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Yang mana yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan kurang saya mohon maaf banyak-banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.